فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Tinggallah penduduk surga itu menikmati kesenangan, lalu setengahnya menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya aku di dunia dahulu ada seorang rakan yang menempelak akan daku. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia kata, adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengaku benarnya kebangkitan orang-orang yang mati pada hari akhirat? A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Dia berkata, adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas akan apa yang kita telah lakukan? Qala hal antum muttali'un. Setelah menceritakan perihal rakannya itu, dia berkata, adakah kamu hendak melihat keadaan rakanku yang ingkar itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia pun memandang ke arah neraka, lalu dilihatnya rakan itu berada di tengah-tengah neraka yang menjulang-julang. Qalat Allah in kita laturdin. Dia pun menempelak dengan kata, demi Allah nyaris-nyaris aku menceburkan daku dalam kebinasaan. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalaulah tidak disebabkan nikmat pemberian Tuhanku dengan hidayah petunjuk, nescaya aku menjadilah daku dari orang-orang yang dibawa hadir untuk menerima balasan. Afama nahnu bimajitin. Kemudian dia berkata pula kepada rakannya yang sama-sama sedang menikmati kesenangan di syurga, bukankah kita setelah mendapat kemenangan, nikmat-nikmat ini tidak akan mati lagi? Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Selain dari kematian yang kita dahulu dan kita tidak pula akan terkena seksa. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Inilah dia nikmat kesenangan syurga. Ialah sebenar-benar pendapatan dan kesenangan yang besar. Limisli hadza falyamalil 'amilun. Untuk memperolehi pendapatan dan kemenangan seperti inilah hendaknya orang-orang yang beramal melakukan amalan dengan bersungguh-sungguh. Kita masih lagi dalam sesi pemandangan ahli neraka dan ahli syurga. Balasan amalan baik dan balasan amalan buruk. Ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan, memperlihatkan pada kita sesi dialog ahli syurga sesama mereka. Ahli syurga dinyatakan di dalam ayat yang kita baca ini, salah seorang daripada mereka, saya dulu ada orang kenalan rapat lah katanya, qarin, kenalan rapat. Kenalan rapat ini namanya qarin. Malah dia lebih umum lagi. Kadang-kadangnya keluarga kita pun qarin juga, isteri kita pun qarin, anak kita pun kadang-kadang yang tidak sejalan ini qarin juga, bapa kita pun yang tidak sejalan kita qarin juga. Kawan di sekolah dulu qarin, orang sekampung kita pun qarin, waris kita, sepupu kita, ini namanya qarin. Sama-sama ahli syurga berbincang. Dia kata, saya dulu adalah waktu hidup di dunia dahulu kawan sekolah, tapi dia mengikuti jalan lain. Dalam syurga ni, dalam syurga puas-puas duduk saja dia bincang-bincang lah. Sama juga sekarang ni. Di syurga ni sebenarnya macam tempat orang pencen lah. Kalau tak ada kerja macam kita semua ni, ramai ni orang pencen ni. Jadi kalau dia berjumpa dengan kawan-kawan dia cakap, kita dulu lah, cikgu dia di sekolah dulu, dalam kelas dulu dia selalu konten sekolah lah, macam-macam lagi. Dia buka balik seronok sebenarnya berbincang benda-benda yang seumpama ini. Tapi kan sebelum pencen ni dia bercakap hak pejabat, pentadbiran di kementerian dia, macam-macam lagi, nak pergi outstation. Itu tak masuk dah. Kalau kita orang pencen ni, kita nak bercakap ni, tak serasi. Kita bercakap pasal anak beranak kita, atau anak sekolah, atau cucu sekolah. Pagi-pagi tengah hari ambil orang balik, kemudian pertama dia balik, orang balik ke rumah dia. Jadi pendek sangat nak cakap. Kita tak banyak tajuk yang kita boleh berbicara dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Tapi bila dia pencen, dia masuk kumpulan kita lah, yang namanya persatuan orang-orang pencen. Persatuan orang pencen. Jadi persatuan orang pencen dalam syurga ni, dia orang ni semua pencen je, semua balasan je.
Jadi ceritanya cerita seterusnya kita akan ikuti sambil kita baca ayat-ayat ni. Tapi tak faham juga kalau tidak. Ginilah kita sebutlah dulu kisahnya. Antara perkara yang masih ada dalam bual yang sembang itu, dia katanya, kawan saya dulu, rakan sekolah dulu, ataupun rakan sekolah ke mana-mana sajalah, namanya Qari. Dahulu dia katanya dia mempuli kita bila kita pergi masjid pakai kepiyah bapa ni, dia kata dia mempermain-mainkan. Bila balik ceramah dia mempermain-mainkan. Dia tanya kita, awak boleh percaya ke tu? Ustaz cakap tu, dia kata ada surga lah, ada bidadari lah, apa ini, karut semua ni. Karut dulu dia katanya. Sekarang ni lah baru lah dia kata dia tahu siapa dia, siapa kita. Tu dia panjang lagi lah ceritanya. Innaka laminal musaddiqin, awak boleh percaya ke? Sebenarnya kata dia tak boleh percaya. Dulu dia cakapnya, bila kita jadi tanah, masuk dalam tanah, masuk kubur, tulang temalang kita dah hancur semua sekali, manalah ada bangkit semula? Tak ada. Kata rakan dia ni pulanya, innaka laminal musaddiqin, hal antum muttali'un. Awak nak tengok tak? Rakan kita dulu yang tak percaya kepada hari akhirat dulu, awak nak tengok? Nak tengok boleh? Dia hari akhirat ni senang nak tengok. Macam sekarang ni, sekarang ni kita dalam poket pun dia ada internet, dia ada macam-macam ni dalam poket. Nak tengok? Tekan butang, nampak habis. Di hari akhirat pun keadilan Allah Subhanahu wa taala jelas, tidak sejelas dunia. Keadilan Allah. Dia ada sifat-sifat Allah ini yang jelas dan yang tak jelas di dunia ini. Yang tak jelasnya hak akhirat. Masuk dalam surga jelas. Tekan saja. Tekan butir tu. Butang. Tekan tu nampak kawan dia neraka tu. Mak dulu dia ingkar, dia tak percaya. Sekarang ni dia kata nak tengok boleh. Tekan tengok. Dia duduk dalam poket dia internet. Hak kecil je. Boleh tengok seluruh dunia. Nak tengok hak mana? Hak perang, YouTube, syaitan, malaikat, jin, semuanya boleh tengok. Ada dalam poket dia. Baca Quran, buka Quran. Hebat sekarang ni. Hari ni orang barat dia berbangga dengan TV-nya, dengan internetnya. Hari ini, hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala dedahkan semuanya itu. Tidak ada perkara sebenarnya yang dianggapnya mustahil bagi Allah Taala. Kemudiannya kata kawan saya lagi, saya dulu nyaris kita lah turdin, saya nyaris dia macam dia. Dia bercakap pula, dia keluar hujah-hujah yang munasabah dengan akal. Hampir-hampir kita pun nak jadi masuk sama juga berfikir dia. Wallahi katanya, in kita la turdi walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhtadhirin. Kalau tidak kerana nikmat Tuhan, katanya tak masuk syurga ni. Kalau tidak kerana nikmat Tuhan, Tuhan jaga kita, pasal kita selalu memohon kepada Allah, kita selalu beribadat, meminta perlindungan. Afama nahnu bimayyitina illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin. Dia dulu dia keluar hujahkan dia mati-matian. Dia kata bila kita mati tak ada lagi surga neraka, bermati-matian. Katanya sekarang baru tahu siapa menang dan siapa kalah, siapa benar dan siapa tak benar. Inna hadha lawal fawzul azim. Surga ini, siapa yang masuk surga, kemenangannya sebenar-benarnya di sini katanya. Baru kita tahu. Baru dia tahu, orang dulunya berdebat dengan kita, siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Neraka yang dia dustakan dahulu, baru tahu lah. Dia duduk tengah-tengah neraka. Ini rekah ceritanya. Seronok sebenarnya bila hari-hari pencen ni habis masa dia bercakap benda-benda macam ni. Cakap pasal anak dia, tak habis-habis anak dia bercakap. Hari pertama cara anak dia, hari kedua cara anak dia. Tak dengar dah anak kita. Jangan anak dia. Anak kita macam tu juga. Dia cerita lain pula anak kita. Ni sesi bicara di dalam syurga. Katanya di sini fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Tinggallah penduduk syurga itu menikmati kesenangan, lalu setengahnya menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanya. Dia berjumpa sekali-sekala ataupun berjumpa tiap hari pun tak habis sembang ni.
Sembang tidak pernah habis. Kalaupun bercakap itu perkara yang sama. Ramai orang dalam dunia ni pun malam dia cakap itulah. Hari ni pula yang tu juga dengar saja kita. Dengar saja. Patut siapa ruang peluang kita pun cakap. Anak kita 7 orang, nak buat cerita 7 orang tu bukan senang. Jadi nak cakap benda lain, nak cakap apa lagi? Nak pergi masjid tak ada dah. Masjid takwa tak ada dah dulu. Puah-puah kita pergi masjid, jumpa kawan di sana. Sana tak ada masjid. Sebab kita katanya di sana darul jaza, tempat balas, pembalasan, semuanya nikmat semua. Tak ada lagi perkara lain. Taklif tidak ada lagi taklif di sana. Bebanan, nak kena bayar zakat, nak kena bayar cukai, nak kena puasa, nak kena pergi ke Mekah, nak buat umrah, tak ada. Yang ada nikmat fi nikmat, nikmat dalam kesenangan. Antara kesenangannya berbincang. Bincang bukan bincang macam seminar hari ini. Tidak, seminar hari ini siapa tempat berkelahi, dia berkelahi. Ini tidak, seronok saja sambil minum kopi. Ya dasar, qala qailun minhum inni kana li qarin, berkata seorang daripada mereka, saya ada qarin dulu. Ini ceritanya ni. Saya ada qarin. Qarin ini siapa dia qarin? Qarin ini orang yang rapat dengan kita. Qarin, kita fikir kawan sebaya dengan kita di sekolah, umur sama, mengaji sama, kelas sama, tapi fikirannya lain. Ketika dia ke barat sangat, barat dia ni. Okay. Habis dia nafikan. Mana-mana yang tak nampak ni tak ada. Tapi qarin. Kadang-kadang qarin itu keluarga kita. Kadang-kadang qarin ini saya sebutkan tadi, anak kita ke, mungkin bapa kita ke, pak saudara kita ke, mak saudara kita. Qarin namanya. Tapi yang disebut ni tak sealiran. Qarin saya dulu, dia menempelak saya. Dia kata, innaka laminal musaddiqin, adakah engkau juga salah seorang dari golongan yang mengakui benarnya kebangkitan orang mati pada akhirat? Dia tanya saya, percaya ke? Saya percaya lah. Saya percaya. Tapi dia kata tak ada. Ini panjang ceritanya bila bertentangan pemikiran. Dia parti A, kita parti B. Berjumpa lama-lama tak berjumpa, berdebat dengan dia. Tambah-tambah naikkan barang sekarang ni. Berdebat tak habis-habis. Seronok bukan tak berakhir. Seronok. Dia kata, aiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinu. Ni pokoknya. Adakah sesudah kita mati dan jadi tulang temalang, adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas akan apa yang kita telah lakukan? Pertanyaan ini pertanyaan sukhriyah, pertanyaan menempelak, pertanyaan memperbodohkan. Awak boleh percaya benda-benda macam tu? Benda-benda yang kita tak boleh tengok, tak masuk akal, boleh percaya? A'innaka laminal musaddiqin a'idha kunna turaban wa izaman a'inna lamadinun. Qala, jawab saya pulanya, saya jawab, hal antum muttali'un, adakah kamu nak melihat keadaan rakanku yang engkar itu? Awak nak tengok? Boleh tengok dalam surga. Nak tengok ahli neraka dia duduk di mana ni? Nak cari kawan kita yang dahulunya dia berdebat dengan kita, dia duduk di mana sekarang ni? Tekan saja, minta dia nama dia Mamat. Tekan Mamat, keluar Mamat, duduk pakak sekali. Kita pula namanya nama apa? Tekan nama dia, mari. Mudahnya. Kalau kita tidak duduk di zaman internet ni, kita tak percaya ni benda-benda macam ni. Tapi dah duduk zaman internet ni, kita nak tengok apa saja. Nak tengok perkara ni kejadian di Amerika, di Jepun, banjir di sana, banjir di sini, segala macam perkara, tekan saja. Tak apa seminit pun. Kecuali dia tak ada internet sama dia. Tak faham lah dianya. Kita internet dalam poket, TV dalam poket, semuanya dalam poket. Allah, senang. Di dunia dan di akhirat kita lain sebenarnya. Di dunia ini setengah nama Allah yang 99 itu kelihatan, nampak. Al-Jamal, antara nama-nama Allah yang indah, Al-Jamal. Al-Jamal maknanya indah. Kita nampak bila kita lihat bunga yang cantik, indah di taman. Ini tajalli. Allah Subhanahu wa taala suluhkan keindahannya melalui bunga-bunga. Cantik kita, menawan hati. Kita lihat binatang-binatang.
dalam zoo, cantik. Tuhan jadi kalau paruhnya panjang, paruhnya pendek. Ini asma'ullah yatajalla fi kulli syai'. Kita lihat pula Allah Subhanahu wa taala Jabbar, Maha perkasa. Kita lihat di mana? Kita pergi duduk di tepi laut. Di tepi laut ombak berderu. Kadang-kadangnya dia sembah bukit dia rumah, dia buat pelangi air rumah, angin. Boleh tengok ini Jabbar, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tengok Allah Subhanahu wa taala Maha Latif, lemah lembut. Orang yang jatuh dari helikopter, jatuh dalam hutan di Pahang, tiba-tibanya sihat, tak ada apa-apa. Kadang biasa kita kata dia dah hancur, dia dah terbakar, dia dah dimakan oleh binatang pada satu malam, 2 malam dia hilang. Besok alhamdulillah keluar daripada hutan, boleh ceramah balik pula. Ada. Ini kita dapat lihat padanya lutfullah Al-Latif, Maha lemah lembut Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala kita tak nampak. Sekarang kita tak nampak. Sebabnya kita lihat di mana keadilannya. Tak nampak. Orang kafir dia lebih senang daripada orang mukmin. Orang mukmin hidup merepek. Kita nampak keadilan itu. Di akhirat kita nampak keadilan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Keadilan di akhirat, di dunia tidak. Jadi antara keadilan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dengan jelas balasan terhadap balasan neraka kepada orang neraka, ahli neraka, balasan syurga kepada ahli syurga, jelas balasannya, jelas keadilan itu. Jadi di sinilah kita boleh fahami apabila dia bertanya kepada rakan dia di sebelah yang disambil berbincang-bincang dengan mereka, hal antum muttali'un, adakah anda mahu lihat? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, dia pun memandang ke arah neraka, lalu dia lihat rakannya itu berada di tengah-tengah neraka menjulang. Nampak di tengah-tengah neraka, tekan saja butak. Bagi tak tekan pun tak apalah, dia tekan dalam ni je, kepala je, tekan datang. Tengok pula yang satu lagi nak makan riba pula, tengok makan riba, tengok pula ham judi, senang saja. Dia selak macam tu ya. Itu ya, nampak. Ni dia. Kan? Aneh ini perbualan menarik, perbualan supaya setiap orang mengambil pengajaran daripadanya. Qalat Allah in kunta laturdin, dia pun menempelaknya berkata, demi Allah, nyaris engkau menceburkan daku ke dalam kebinasaan. Dia kata kepada ahli neraka, nyaris saya pun nak jadi macam awak juga. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin, kalaulah tidak disebabkan pemberian nikmat Tuhanku dengan hidayah petunjuk, nescaya akan menjadilah daku dari orang yang dibawa hadir untuk menerima balasan azab. Kalau tidak kerana nikmat Allah, alhamdulillah, selamat aku daripada malapetaka, selamat aku daripada neraka. Kalau tidak, aku akan bersama dengan kamu. Afama nahnu bimayyitin, dia berkata pula lagi kepada rakannya yang sama-sama menikmati kesenangan di surga, bukankah kita setelah mendapat nikmat ini kita akan mati lagi? Kita dalam surga ni kita akan mati sekali pula kah? Dia kata pada kawan dia ahli surga, mana ada lagi mati pula, tak ada di sini selama-lamanya. Illa mautatunal ula wa ma nahnu bimu'azzabin, mati dahulu sekali saja mati, kemudian kita tidak akan diazab lagi selepas daripada ini. Kita duduk di ini untuk selama-lamanya, kata rakan dia kepadanya, menyenangkan hatilah. Inna hadza lahuwal fawzul azim, kesenangan di syurga adalah sebenar-benar kemenangan. Limisli hadza falyamalul amilun, amalan yang seumpama ini hendaklah semua orang beramal macam ni. Amalan yang boleh membawa ke syurga, jangan jadi amalan yang membawa ke neraka, macam orang tu semua sekali banyak boleh ditunjukkan segera ketika itu. Ahli neraka ni macam-macam dosa dia masuknya, kerana dia berjudi, kerana dia macam-macam kesalahannya, semua satu persatu dapat dilihat. Kemudian adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum. Allah Subhanahu wa taala